hai semua. So aku harap korang semua dalam keadaan yang baik. Okay, so masa tu ada lah orang komen kat video aku. Dia tanya cara dulu aku buat passion paper, aku guna buku reference ke tak kan. So dalam video ni aku nak membongkarkan, merungkaikan rahsia. Cik, kalau orang putih kata spill the tea kan. Aku nak spill the tea, spill the beans on cara aku buat passion paper ataupun buku latihan waktu dulu. Okay? Dan kalau korang ada apa-apa cadangan ataupun soalan, komenlah kat bawah. Mungkin aku boleh buat video tentang tu. Wow. Okay, so disebabkan video ni, aku pun pergilah beli buku-buku latihan. Ni ialah passion sebenar, passion experience sebenar. So nampak tak effort aku? Okay, disebabkan lepas tahun ni last kan, lepas tahun ni silibus dah berlainan. So buku passion paper ni dah macam tak relevan sangat. So aku pun bagilah contoh lain. Ni buku soalan biasa. Ni buku soalan model soalan. So insyaAllah video ni bermanfaat lah kepada setiap batch. Cara aku buat buku latihan dulu, dia berbeza mengikut peringkat dan keadaan. Okay, so dalam video ni aku akan kategorikan kepada 3. Kenapa nak kategorikan cara buat buku latihan? Bukan buku latihan je ke? Buka buku, buat terus siap. Okay, sebabnya dulu aku macam ada keinginan, macam rajin sikit. Ada banyak sangat buku latihan yang aku nak siapkan. Tapi ada satu je masalah, iaitu masa aku terhad. Aku kenalah ubah soal cara aku buat buku latihan ni mengikut keadaan. Contoh keadaan ialah aku dah habis silibus ke belum. Yang kedua ialah tempoh masa yang aku ada sebelum exam. Dan exam ni macam exam yang besar lah. Exam midterm, exam final, percubaan, SPM sebenar. Bukanlah kuis yang kecil-kecil tu. Buku latihan ni berbagai jenis. Ada buku latihan yang mengikut topik, ada buku latihan yang macam model soalan, dan ada juga buku latihan which is passion paper yang sebenar. Okay, so untuk ini aku akan buat buku latihan yang dia bahagikan mengikut topik. Ini contohnya. Ini contoh lah buku kebat ni. Kebab lah, buku bank soalan lah. Ni salah satu contoh. Kan ada banyak buku kat luar sana yang dia bahagikan soalan mengikut topik kan. Ni salah satu contohnya, bank soalan. Cara aku buat buku jenis ni ialah cara yang biasa yang semua orang buat, which is buat mengikut topik yang dah diajar. Sebenarnya ada satu konsep ni yang dipanggil sebagai active recall. Lagi sekali active recall. Dalam bahasa Malaysia aku translate sendirilah. Maksudnya pengingatan semula secara aktif. Maksud yang ringkas ialah kita mencari dan mengingat kembali ilmu yang telah kita pelajari tanpa menggunakan sebarang rujukan daripada mana-mana buku rujukan. Konsep ni ialah satu konsep yang telah dibukti secara saintifik, yang ia merupakan satu konsep yang sangat efektif lah. So kalau korang nak tahu lebih lanjut, kat YouTube banyak pasal konsep ni. Just search active recall and banyak gila video. Okay, so contoh penggunaan konsep ni ialah selepas saja aku belajar habis satu topik, contohnya dalam kimia topik garam. Lepas belajar topik garam, salt, aku akan terus buat latihan tentang topik ini tanpa menggunakan sebarang rujukan. Okay, aku ulang lagi. Lepas habis satu topik, aku terus buat satu latihan tentang topik tu tanpa menggunakan sebarang rujukan. Ni sangat penting tanpa menggunakan sebarang rujukan dan hanya menggunakan ilmu di dada je. Menggunakan ilmu dan ingatan yang aku ada lah tentang topik tu. Ni sangat penting sebab bila kita tak ada sebarang rujukan,
otak kita dia akan menggunakan daya yang lagi tinggi untuk mengingat dan mencari semula ilmu yang kita dah pelajari. Dan penggunaan daya yang tinggi inilah yang akan mengeratkan hubungan dekat otak kita dan akan memahirkan kita tentang satu topik itu. Aku memang suka guna teknik pembelajaran Pomodoro, iaitu belajar selama 25 minit, lepas tu rehat selama 5 minit. Sebenarnya aku pun ada buat satu video belajar bersama saya, study with me, dekat perpustakaan. Korang bolehlah tengok, kita boleh belajar bersama-sama secara maya. Setiap buku mesti ada jawapan kat belakang kan. Selalunya aku akan cabut jawapan tu dan aku akan staplerkan jadi satu buku. Sebab senanglah nak rujuk, tak payah nak asyik bilik-bilik depan belakang depan kan. Terus macam kat sebelah tu macam satu buku. Lepas tu aku akan semak dan tanda balik jawapan aku menggunakan pen merah. Dan kalau ada apa-apa jawapan yang kurang tepat ataupun salah, aku akan salin balik jawapan daripada skema jawapan ke atas ruang jawapan aku tu. Kiranya nak buat ulang kaji tu senang lah, sangat mudah. Buka je buku latihan aku, terus nampak soalan dan jawapan. Dan selalunya aku buat buku latihan ni tak buat banyak-banyak kali, aku buat sekali je. Dan in the future aku bila nak ulang kaji tu, aku tengok soalan, tengok jawapan je, tu je. Okay, ni jenis buku yang aku akan buat. Sekejap macam nak baca, terbalik. Kertas soalan periksaan sebenar SPM. Pasal paper lah. Bagi batch yang baru yang not that fortunate, tak ada pasal paper, it's okay. Kita ada juga buku berjenis ni. This is basically buku modal soalan lah. Modal soalan. Sebab waktu ni kan dah habis syllabus, so memang sesuai lah kita nak buat satu set soalan yang lengkap tu. Buku yang berjenis modal soalan dan pasal paper sangat-sangat penting sebab dia akan menyesuaikan dan membiasakan diri kita tentang cara soalan ditanya secara keseluruhan. Maksudnya soalan apa ada kat bahagian mana, soalan kebat kat soalan yang mana. Format dia lah kita akan lebih peka. Yang ni pun sama, buat menggunakan konsep active recall, pengingatan semula secara aktif. Maksudnya buat satu set model soalan tu tanpa menggunakan sebarang buku rujukan. Aku akan setkan masa mengikut durasi exam yang sebenar. Contohnya sejarah sejam. So bila aku buat model soalan, aku pun akan setkan masa 1 jam. Ni sangat penting sebab dia akan latih time management kita, seolah-olahnya kita tengah ambil exam tu dengan sebenar. Dari sini kita dapatlah biasakan kelajuan menjawab. So waktu exam tak adalah kelam kabut ke apa. Yang ni sama macam tadi. Aku akan semak dan tanda jawapan aku. Dan kalau ada yang salah, ada yang kurang tepat, aku akan terus salin jawapan yang sebenar, yang betul tu ke atas ruang jawapan aku. Tapi kali ni aku buat satu set yang penuh. So aku akan tulislah markah aku. Aku akan check balik yang mana betul, yang mana salah. Dan aku akan gabungkan markah keseluruhan daripada setiap paper yang aku buat. Maksudnya paper 1, paper 2, paper 3. So aku akan bagi satu markah. Kalau markah tu dalam skop kepuasan aku, maksudnya I'm on the right track lah. Kalau markah tu macam aku tak puas hati sangat, means there is still something that I have to improve on. Dan dari sini pun aku akan identify mana soalan-soalan yang aku kurang faham, yang chapter mana, konsep apa yang masih tak bagus, tak faham sangat. So aku akan put more emphasis on that.
sebab dah habis syllabus, samalah konsep macam tadi, aku akan buat either ni pasal paper yang sebenar ataupun buku modal soalan. Macam ambassador kan. Macam tadi sama, first aku akan cabut soalan yang kat belakang ataupun koyakkan, dan aku akan stapler jadikan satu buku. Tapi yang ni sangat berbeza sebab aku dah tak akan buat buku latihan tu. Aku cuma akan tengok soalan, tengok jawapan. Tengok soalan, tengok jawapan. Macam tu. Sebab waktu ni exam tinggal beberapa minggu je lagi. Kiranya masa yang aku ada sangat singkat dan sangat terhad. Dan aku bukan saja ada satu subjek. Aku ada banyak lagi subjek yang kena ulang kaji, yang kena buat benda yang sama. Aku ulang lagi sekali, aku cuma akan tengok soalan, tengok jawapan, tengok soalan, tengok jawapan. Macam tu je. Dan kalau ada apa-apa info tambahan yang aku perlu tambahkan, aku terus buat dekat skema jawapan tu. Dan apa? Dan bila esok, dan apa? Dan kalau ada apa-apa bahagian yang aku perlu tumpukan lebih perhatian, aku akan highlight ataupun buat star, buat sesuatu lah, buat tanda kat sebelah tu. Aku takkan go through satu buku latihan tu cuma sekali tau. Aku sebenarnya akan ulangi proses ni berbanyak-banyak kali sampai aku jawapan tu. Tak adalah yang betul-betul hafal, tapi macam ada rough idea jawapan tu, rupa dia macam mana. Sampai tahap tu lah aku akan ulang dan bila ulang tu aku macam hafal lah jawapan. Sebab yang ni dia bukan untuk melatih time management, dia macam aku tak buat pun, aku tengok soalan, tengok jawapan je. So aku akan buat teknik pembelajaran Pomodoro, 25 minit, 5 minit rehat. Selalunya satu subjek tu aku akan ulang 3 set Pomodoro sahaja. Maksudnya 25 minit belajar, 5 minit rehat, totalnya 30 minit kan. So kalau 3 set 90 minit, 1 jam setengah. So lepas 1 jam setengah belajar satu subjek tu, aku akan tukar kepada subjek yang lain. Last aku nak cakap, lain orang, lain caranya nak score. Ada orang dia memang born genius, belajar je sikit tapi terus faham, terus boleh score. Ada juga orang yang suka buat nota. Dia orang lebih kepada memahami konsep, lepas tu baru dia buat soalan. Tapi cara aku ialah banyak mengulang dan menghafal. Sejujurnya lah, waktu SPM ni aku sebenarnya banyak je yang tak faham sangat konsep. Tak adalah kata tak faham langsung, tapi faham tu macam faham atas dasar je, tak adalah mendalam sangat. Tapi walaupun aku tak faham, aku masih menghafal. Maksudnya aku menghafal jawapan. Dan jawapan tu datang daripada mana? Macam mana nak hafal jawapan tu? Itulah fungsi video ni. Aku nak tunjuk kepada korang cara aku skor dulu, iaitu menggunakan konsep mengulang dan menghafal. Aku harap video ni bermanfaatlah kepada korang, and all the best. InsyaAllah we'll meet again dalam video yang seterusnya.